Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah hari ini dalam mata pelajaran Usuluddin kita akan pelajari dalam bab akhlak wa tasawuf. Tajuk kita hari ini itu adabut ta'amuli ma'al fuqara'i wal masakin. Adab pergaulan bersama-sama dengan orang miskin, bersama-sama dengan orang fakir dan miskin. Okey, boleh adab pergaulan bersama-sama orang fakir dan orang miskin. Sekarang ini kita lihat uzkur ta'rif al-fuqara'i wal masakin. Sebutkan pengertian orang fakir dan orang miskin. Jadi orang fakir dan orang miskin ni ada perbezaan dia. Sekarang kita lihat ta'rif al-fuqara, orang-orang fakir, lughatan, dari segi bahasa. Diddul ghani, kata lawan kepada kaya. Fuqara ni dari segi bahasa, orang fakir ni dari segi bahasa lawan kepada kaya. Istilahan, fuqara, orang fakir dari segi istilah, alladhi la yamliku syai'an, orang yang tidak memiliki apa-apa pun. Orang fakir ni iaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. Rumah tak ada, kereta tak ada, bukan setakat kereta, basikal pun tak ada. Dia ni ke mana-mana jalan kaki je. Pakaian pun ada hanya selai sepinggang. Tempat tinggal tak ada, kenderaan tak ada apa-apa. La yastati'u, dan dia tidak mampu, orang fakir ni dia tidak mampu an yaksibu hajatihim, untuk berusaha. Dia tidak mampu berusaha untuk memenuhi keperluan dia. Dia tidak mampu nak bekerja apa semua, tak mampu. Boleh. Itu masuk orang fakir. Orang yang tidak memiliki apa-apa langsung. Rumah tak ada, kenderaan tak ada, pakaian pun selai sepinggan, dan dia tidak mampu untuk berusaha, bekerja untuk memenuhi keperluan dia. Seterusnya, al-masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin lughatan, dari segi bahasa, man qalla malahu, orang yang sedikit hartanya. Nampak tak beza? Kalau orang fakir ni dia tak ada harta langsung. Orang miskin tu man qalla malahu, orang yang ada sedikit sahaja harta, sikit je ada. Tu ada beza. Istilahan, orang miskin dari segi istilah, alladhi yaqdiruna ala malin au kasbin, orang yang mampu untuk mencari harta atau berusaha. Walakinnahu, tetapi dia, la yakfihim lihajatihim, tetapi tidak mencukupi keperluan dia. Orang yang mampu berusaha mencari harta tetapi tidak mencukupi keperluan dia. Dapat tak beza? Kalau orang fakir ni dia tidak ada apa-apa dan dia tidak mampu untuk berusaha untuk memenuhi keperluan dia. Manakala orang miskin pula, dia ni mampu mencari harta atau bekerja tetapi tidak mencukupi. Orang fakir tak ada apa-apa, orang miskin ni dia mempunyai harta tapi tak cukup. Contoh, dia perlukan seharian untuk membelanja kepada keluarga dia RM100 sehari untuk beli barang keperluan makanan semua kan. Minuman untuk makan, minum, bayar bil sebagainya. Tapi pendapatan dia RM50 je sehari. Sedangkan dalam sehari dia perlukan RM100 untuk keperluan keluarga dia semua. Jadi tak cukup RM50. Tu termasuk kita panggil sebagai orang miskin. Dia ada duit tapi tak cukup. Orang fakir tak ada langsung. Dia minta pun jasa ihsan daripada orang lain je untuk makan seharian tu, terpaksa minta duit dengan orang dan sebagainya. Boleh? Sekarang ni kita lihat ma ad-dalilun nakliyu ala ta'amuli ma'al fuqara'i wal masakin. Apakah dalil nakli? Dalil nakli ni sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis, tu maksud nakli. Kalau dalil akli, dalil akal, menggunakan akal.
Ni dalil nakli. Dalil nakli ni sama ada Al-Quran ataupun hadis. Ma ad-dalilun nakliyu ala ta'amuli ma'al fuqara'i wal masakin. Apakah dalil nakli? Menunjukkan kita ni kena berbuat baik kepada orang fakir dan miskin. Di sini di dalam surah Al-Isra ayat ke-26 Allah berfirman wa atidhal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada kaum kerabat yang dekat, yakni ahli keluarga. Berikanlah kepada ahli keluarga haqqahu, haknya. Haknya maksudnya berilah makanan kepada keluarga kita, tempat tinggal, pakaian kepada ahli keluarga kita. Wal miskina, dan berilah kepada orang miskin juga. Wa banas sabil, dan orang yang bermusafir. Maksudnya Allah berpesan supaya kita beri kepada ahli keluarga kita haknya. Makan, minum, pakai, dan juga beri juga kepada orang miskin jika dia tidak ada pakaian ke, makanan ke, kan, ataupun kita ada pakaian lebih ke sebagainya, makanan lebih bagi kepada orang miskin sebab dia tidak cukup, kan. Wa banas sabil, dan juga orang bermusafir. Orang bermusafir ni dia ni bermusafir daripada negara dia ke negara lain, ke negeri dia, daripada negeri dia ke negeri lain. Jadi dia tak ada tempat tinggal, mungkin cari makan pun susah. Jadi kita bagi tempat dia untuk bermalam, contoh kita jamu dia makan, contoh. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan lakukan pembaziran yang boros. Jangan lakukan pembaziran yang boros. Surah Al-Isra. Sekarang ni kita lihat waddih adabut ta'amuli ma'al fuqara'i wal masakin. Jelaskan adab pergaulan bersama-sama dengan orang fakir dan orang miskin. Yang pertama, hubbuhum wal ihsanu ilaihim, mencintai orang-orang fakir dan miskin tu, wal ihsanu ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, kena cintai dan berbuat baik kepada orang fakir dan miskin. Seterusnya, mulazamatu at-tasadduqi alaihim, sentiasa bersedekah kepada orang fakir dan miskin. Kerana mereka ni sangat berhajat kepada keperluan harian. Ketiga, jim. Ni adab kita ni, pergaulan dengan fakir miskin ni. Jim, irsalud da'wah, menyampaikan seruan lil fuqara wal masakin, kepada orang fakir dan miskin, ilal walimah, untuk datang kenduri, menyampaikan seruan ataupun ajakan kepada orang fakir dan miskin ke kenduri. Maksudnya apabila kita melakukan kenduri, kita buat makan-makan lah, ikutlah makan kenduri kahwin ke, kenduri kesyukuran ke, sambut hari lahir ke. Jadi kita kena ajak fakir dan miskin untuk membahagiakan dia. Seterusnya mura'atu qalbihim. Adab yang seterusnya bersama dengan fakir miskin ni, mura'atu, menjaga, qalbihim, hati mereka. Kita kena jaga hati mereka, sebab mereka ni susah. Kadang-kadang dia ni cepat terasa, kan. Jadi kita kena jaga hati mereka. Bita'jili muradihim, dengan mensegerakan keperluan mereka. Dengan mensegerakan keperluan mereka. Contohnya kalau dia kata rumah kita, contoh dia kata, Fikri, boleh tak bantu saya? Saya ni kat rumah ni tak cukup keperluan, tambah-tambah PKP ni, tak ada beras, tak ada minyak, tak ada gas. Jadi kita menjaga hati mereka, bita'jili muradihim, dengan mensegerakan keperluan mereka. Kita pun beri duit kat dia ke, misal kata, ataupun kita pergi beli keperluan, bagi kat dia. Contoh. Seterusnya, adab pergaulan dengan fakir miskin ni, at-tafarruqu bizawil iyal. Ni berlembah lembut bizawil iyal, kepada ahli keluarga orang fakir miskin tu. Misal kata dia ada anak ke, contoh deh, ada anak ke sebagainya. Jadi kita kena berlemah lembut lah dengan anak dia, kan. Kita buat layan anak dia tu seperti mana kita layan anak kita. Tafarruqu bizawil iyal, berlemah lembut kepada ahli keluarga. Seterusnya,
as-sabru muamalatihim kalaman wa fi'lan. Sabar, kena bersabar. Adab yang seterusnya bersama fakir miskin kena bersabar bi muamalatihim. Bersabar dengan pergaulan dengan mereka. Kalaman wa fi'lan, percakapan dan perbuatan. Kita kena bersabar dengan apabila bergaul dengan mereka dari segi percakapan dan juga perbuatan. Jangan kita mudah melenting. Bila dia menyatakan hajat dia, kita marah. Kan, contoh dia kata, boleh tak nak pinjam duit sikit? Kita kata, kamu ni asyik nak pinjam duit je, tak ada kerja lain ke? Contoh. Jadi tu maksudnya kita tidak bersabar dengan orang fakir miskin. Seterusnya za liqaihim bi talaqatin wajhin. Seterusnya adab dengan fakir miskin ni, liqaihim, berjumpa dengan mereka. Apabila kita jumpa dengan dia, ikutlah kat jalan ke, tepi jalan ke, jumpa dekat pasar ke, jumpa dekat masjid ke, surau, bi talaqati wajhin, dengan ceria muka kita. Ceria muka. Sebab kalau kita buat muka ketak, nanti dia ingatkan kita marah ke dia ke macam mana lah. Jadi menyebabkan mungkin dia jadi malu dengan kita, segan ke sebagainya, boleh. Seterusnya adamu idzaihim, jangan menyakiti mereka. Menyakiti sama ada dengan kata-kata ataupun perbuatan. Kata-kata ni jangan kita hina dia, jangan sakiti mereka dengan menghina dia ke, ataupun jangan sakiti orang fakir. Misalnya kata dia minta kita pergi pukul dia sebagai sepak ke, jangan. Jangan macam tu. Seterusnya kita tengok isyrah fawaida adabit ta'amuli ma'al fuqara'i wal masakin. Jelaskan faedah-faedah adab pergaulan bersama-sama dengan fakir dan miskin. Faedah adab bergaul dengan fakir miskin. Jadi maksudnya kat sini, kita buat pergaulan yang baik dengan orang fakir miskin ni bukan sia-sia, tapi ada faedahnya. Faedah yang pertama, al-awwal, alif, al-iqtida'u bisunnati ar-rasul. Kita berbuat baik kepada fakir miskin tu mengikut sunnah Rasul. Kita buat macam tu sebab mengikut sunnah Rasul. Kerana Rasulullah juga berbuat baik kepada orang fakir miskin. Rasulullah sentiasa bersedekah kepada fakir miskin. Jadi kita buat macam tu faedah dia mengikut sunnah Rasulullah. Yang kedua, al-ihsanu ilal mustad'afin. Faedah yang kedua ni, kita berbuat baik kepada orang yang lemah. Al-mustad'afin ni orang yang lemah. Orang lemah ni, orang fakir miskin ni, dia lemah lah. Lemah dari sudut apa? Bukan tenaga. Lemah dari sudut tak adanya tempat tinggal, tak ada harta pakaian. Tu maksudnya lemah lah juga. Ketiga, faedah kita bergaul dengan fakir miskin ni, nuzulur rahmah minallah. Turunnya rahmat daripada Allah kepada kita. Akan turun rahmat. Rahmat ni kasih sayang lah maksudnya. Turunnya kasih sayang Allah daripada Allah kepada kita. Bila Allah sayang kita, hidup kita ni akan tenang, bahagia, ceria, gembira. Itu maksudnya kalau turun rahmat tu. Seterusnya, faedah yang seterusnya, du'aul malaikah bil khalfi liman tasaddaqa. Malaikat berdoa di sebalik orang yang bersedekah. Itu faedahnya. Kita akan dapat doa daripada malaikat di sebalik orang yang bersedekah tu lah. Kita yang bersedekah tu, kalau kita bersedekah, kita akan dapat doa daripada malaikat. Doa ul malaikah bi khalfi liman tasaddaqa. Malaikat berdoa di sebalik, di belakang orang yang bersedekah. Dan yang terakhir, hathu at-tanafusi bil a'mali salihah. Faedah yang seterusnya terakhir, galakan berpersaingan untuk melakukan amal soleh. Tu apabila kita bergaul dengan orang fakir miskin ni, kita akan rasa nak buat baik, dan di situ akan berlaku persaingan untuk melakukan amalan soleh. Jadi baguslah. Orang Islam sentiasa berlumba-lumba nak buat kebaikan. Bagus kan. Jadi menyebabkan orang fakir dan miskin tu terjaga dia punya keperluan dia. Boleh. Itulah pembelajaran kita hari ini, adab pergaulan bersama dengan orang fakir dan miskin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.